Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita, hingga sama-sama dapat kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, dapat kita berzikir, beristighfar, berselawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Dan kita syukur pada Allah juga kerana pada petang ni dapat kita sambung lagi pengajian tajwid Al-Quran. Pada petang ni dapat sambung pengajian tajwid Al-Quran ataupun kita katakan kelas tajwid Al-Quran praktikal. Yang hari ini kita akan sambung bab mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, untuk hari ini saya suka perkenalkan daripada segi teori terlebih dahulu. Sebab ada perkara-perkara yang menarik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab bila kita bicara tentang Quran, kita akan lagi seronok kalau kita makin banyak tahu. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum saya terlupa, esok sebagaimana yang kita semua maklum adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Sabtu dan Ahad insya-Allah kita akan buat kelas jam 12.30 hari esok. Jadi petang kita tak ada kelas. Kita mulakan kelas tajwid Al-Quran praktikal jam 12.30 hari. Jadi yang esok insya-Allah kita akan belajar dengan lebih praktikal. Mad lazim harfi muthaqqal macam mana, mad lazim harfi mukhaffaf macam mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hari ini pun kita akan belajar juga. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya buka satu soalan. Saya buka satu soalan. Dia ada banyak soalan, tapi saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tahu tak berapa banyak surah yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah? Huruf-huruf muqatta'ah tu macam Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tahu tak ada berapa? Jadi kita dalam Al-Quran ada 114 surah. Jadi kan seronok kalau kita tahu, saya tahu ada berapa surah yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian kalau orang tanya ada berapa ayat? Ada berapa ayat yang dimulai ataupun ada berapa ayat yang terdapat huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran, ya. Walaupun kita kata kita dah tahu berapa jumlah surahnya, tak semestinya sama dengan bilangan ayatnya, kerana ada perbezaan sikit saja. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak belajar juga kalau orang tanya pada kita, sebenarnya daripada alif sampai ya, daripada alif sampai ya ada berapa huruf? Ya, ada berapa huruf? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kata ada 28, ada kata 29, ada yang kata 30. Sebab mungkin cara perkiraan yang berbeza, cara mengira yang berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak kira kaedah yang simple, kaedah yang kalau orang tanya kita boleh jawab, adalah bila mana kita kira hukum, kita kira huruf-huruf dalam hukum nun mati ataupun tanwin. Contohnya iqlab, nun mati dan tanwin berjumpa dengan huruf apa? Huruf ba satu huruf,
Kemudian idgham bila gunnah ada berapa huruf? Ada 2 huruf, dah 3 kan. Kemudian kalau idgham ma'al gunnah ada berapa huruf? Ada 4 huruf, dah ada 7. Kemudian huruf-huruf izhar halqi ada berapa? Ada 6. Campur jadi 13. Huruf-huruf ikhfa hakiki ada berapa? Ada 15. Jadi campur semua sekali jadi 28 huruf. Okey. Daripada 28 huruf. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kenapa saya katakan tadi kalau ada orang kata kenapa kira 28? Ada orang kira 29, ada orang kira 30. Baik. Kalau yang asas tadi ada 8 huruf. Tapi kalau kita campur alif, alif, sebab alif dia tak ada mana-mana pun, dia tak ada dalam iqlab, dia tak ada dalam idgham bila gunnah, tak ada dalam idgham ma'al gunnah, tak ada dalam ikhfa hakiki, tak ada dalam izhar halqi. Jadi alif tu tak ada. Jadi kalau kita tambah alif dia jadi 29 huruf. Okey. Tapi kenapa ada orang kira 30 huruf pula? Itu yang biasanya kalau mengaji ataupun belajar huruf-huruf Al-Quran kan, yang alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad. Kat situ kan. Nanti bila sampai dekat last dia akan ada lam alif hamzah ya, dah ada lam alif. Jadi bila ada lam alif dia tambah lagi satu huruf, padahal dia adalah huruf lam dan alif, tapi campur lam alif jadilah 30 huruf. Baik. Soalannya dah cerita panjang tu kan. Soalan dia daripada 28 huruf ataupun 29 huruf ataupun 30 huruf tu, ada berapakah huruf yang terlibat dengan huruf muqatta'ah? Ya. Ada berapakah huruf yang terlibat? Alif ya. Ba ada tak ba? Ba tak ada. Ta tak ada. Tha tak ada. Jim tak ada. Ha ada. Kha tak ada. Jadi kalau kita nak susun satu-satu kata ada tak ada, ada tak ada, kan payahkan tuan-tuan abang dirahmati Allah. Tapi hari ini saya nak share dengan tuan-tuan abang dirahmati Allah, kita boleh jawab terus daripada 28 huruf ataupun 29 huruf lah, kita kira yang tengah-tengah lah, kita kira yang ada alif sekali. 29 huruf kita tahu ada berapa huruf yang terlibat dengan huruf-huruf muqatta'ah. Dan macam mana nak ingat? Saya boleh share pada tuan-tuan abang dirahmati Allah, boleh terus ingat huruf-huruf tu, insya-Allah ya, insya-Allah. Kena sebut insya-Allah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Tapi adalah kaedah dia macam mana nak ingat ya. Kemudian yang terakhir, okey, tuan-tuan abang dirahmati Allah, tahu tak ada berapa bentuk huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran? Contohnya kita boleh kira, saya tahu Ustaz, Yasin, tu salah satu bentuk. Yang kedua saya tahu ada alif lam mim. Itu dua. Yang ketiga semalam saya baru baca ataupun hari ini saya baca surah Al-A'raf. Alif lam mim sad. Saya tahu 3 saja. Sebenarnya tuan-tuan abang dirahmati Allah ada berapa bentuk? Maka itulah yang kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah. Tolong buat catatan, siapa yang rajin, masya-Allah, mudah-mudahan diberkati Allah, mudah-mudahan orang lain boleh dapat manfaat. Sebenarnya nota pun ada, cuma kita katakan kita pun nak ambil berkat jugalah ya, ataupun kita katakan kita pun nak ada sumbangan juga. Baik, macam ni nota ni yang saya nak sharekan pada hari ini. Saya belum masuk lagi dalam Facebook, saya belum masuk lagi dalam page FB saya sebab dia belum siap sepenuhnya. Saya akan masukkanlah esok lusa, insya-Allah saya akan masukkan. Jadi sebab itulah sementara orang baru nak menonton kan, dia boleh belajar tentang mad lazim harfi, huruf-huruf muqatta'ah. Okey, jadi mengetahui mad lazim harfi ni dia sebahagian lah daripada membaca huruf-huruf muqatta'ah. Bukan semua huruf-huruf muqatta'ah tu mad lazim harfi ya. Contoh macam bila kita baca Yasin, yang sin tu saja mad lazim harfi, yang ya tu 2 harakat saja, itu bukan mad lazim, itu namanya mad asli harfi, mad asli harfi ataupun mad tabi'i harfi. Okey, jelas tuan-tuan abang dirahmati Allah? Okey, jadi tak apalah, yang hari ni kita nak belajar more tu teori saja. Tapi seronok tuan-tuan abang dirahmati Allah sebab kita boleh share pada orang lain, kita boleh tahu, kita terasalah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Saya tahu sebahagian daripada ilmu Al-Quran, dia semakin banyak kita tahu, dia terasa kemanisan di kita, macam apa lagi yang saya tak tahu, apa lagi yang saya tak tahu. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita boleh bertambah ilmu dan berkongsi ilmu, insya-Allah.
benda yang insya-Allah saya cuba mudahkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Lepas habis kelas ni sampai habis, kalau dengar betul-betul, insya-Allah boleh sebut ni huruf dia, ni huruf dia, ni huruf dia. Saya tak nak sebut sekarang, ya. Saya tak nak sebut sekarang. Ataupun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah nak saya sebut sekarang. Ya. Kalau ada tulis nak. Tulis kata saya nak tahu sekarang. Jadi tapi kalau tak tulis nak pun saya akan sebutkan juga. Okey. Baik, huruf-hurufnya adalah alif, ha, ya, ta, ha, ra, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim, ain. Okey, ada berapa? Kira tak? Ya, kira tak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Jumlahnya ada 14. Ada 14. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan sebab saya boleh ingat tapi dia ada kaedah dia. Dia ada, biasalah dalam bahasa Arab ni mereka gunakan singkatan-singkatan supaya kita boleh ingat ke semua huruf-huruf tu. Contohnya macam mana? Contohnya kalau orang kata, ingat tak huruf-huruf idgham ma'al gunnah? Ada 4. Ya, huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ada 2 nama. Ada orang panggil idgham ma'al gunnah, ada orang sebut idgham bi gunnah. Jangan salah sebut ya. Bukan idgham bila gunnah, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Okey, ada orang kata okey 4 huruf. Okey, 4 huruf. Apa huruf-huruf tu? Ya, nun, mim, waw. Tapi kita sebut yanmu. Jadi bila ingat yanmu, terus ingat 4 huruf tu, maksudnya singkatan lah. Jadi bila ingat singkatan, ingatlah huruf-hurufnya. Macam saya sebut tadi kan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, alif, ha, ya, ta, ha, ra, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim, ain. Bukan sebab boleh sebut huruf-huruf tu satu persatu, tapi saya boleh ingat dia punya singkatan dia boleh ingat. Nanti saya akan sharekan kejap lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kemudian ada berapa bentuk? Okey, kalau yang saya dah tanya tadi, dah kira tak balik? Cuba kira betul-betul. Okey, ada berapa huruf dia? Alif, ha, ya, ta, ha, ra, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim dan ain. Ada 14 huruf. Okey, 14 huruf. Okey, baik. Jadi dah tahu dah jawapan dia, tapi nanti saya akan tunjuklah nota dia. Ada nota ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Cuma nak katakan, kalau kita cuba hafal, kita boleh cerita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, seronoklah kita boleh cerita pasal Al-Quran. Sebab yang kita cerita ni bukan gosip. Yang kita cerita ni bukannya berita panas ke tak, tapi yang kita cerita ni ada apa yang kita sayang. Kita sayang Al-Quran kan. Jadi kita macam seronok cerita. Saya suka cerita pasal Al-Quran macam tu. Baik. Yang kedua pula, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada berapa bentuk ya, huruf-huruf muqatta'ah pada pangkal surah. Macam saya katakan tadi, kalau yang dah kira tadi, saya kira Yasin sebab paling popular lah. Okey, saya dah tahu 1. Kemudian yang kedua Alif Lam Mim, saya dah tahu dah 2. Kemudian hari ni baru baca surah Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad, dah tahu 3. Kemudian ingat-ingat, fikir balik lagi, ingat lagi, ada huruf Qaf. Kemudian kita ingat-ingat, fikir balik, contohnya teringat ada huruf Nun. Okey, jadi jumlah ada berapa? Jumlahnya pun ada 14 juga. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi huruf yang terlibat dengan pangkal surah dinamakan huruf-huruf muqatta'ah, ada 14 huruf, dan bentuk-bentuk huruf-huruf itu pada awal surah pun ada 14 juga. Jadi contoh kalau saya nak sebutkan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya tak baca lah, saya sebutkan huruf-hurufnya saja. Maksudnya Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra. Kemudian ada Ta Sin, Ta Sin Mim, ada Ha Mim, ada Ha Mim Ain Sin Qaf, ada Taha, ada Yasin, ada Kaf Ha Ya Ain Sad, dan ada Sad, ada Qaf, ada Nun. Macam tu.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu pun saya ada kaedah yang macam mana kita nak ingat, oh ni huruf ni, sebab dia boleh kita katakan hampir-hampir berpasang-pasangan. Tu memang istimewa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi apa yang saya nak share hari ini, kalau boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh ingat 14 huruf-huruf muqatta'ah yang terlibat pada awal surah dan 14 bentuk-bentuk huruf muqatta'ah pada awal surah. Ingat huruf-hurufnya, ingat bentuk-bentuknya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak pada praktikal lah. Kita kena ingat 14 tu baru kita boleh baca Quran. Tak apa. Tak ingat pun tak ada masalah, ya. Cuma seronoklah kita tahu kan, daripada 114 surah ada 29 surah. Tapi ada 30 ayat. Kan ada 30 ayat. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Baik. Yang ni saya yang ini saya dah share, dan alhamdulillah yang ni saya dah betulkan. Pada ni surah Asy-Syura ni saya dah betulkan, alhamdulillah. Okey. Saya dah betulkan, dan maksudnya saya dah betulkan dalam page Facebook pun saya dah betulkan dah juga. Okey. Tapi kalau yang misal kata macam saya upload terus terus download lah kan, saya masukkan terus download, mungkin kalau ada salah tu maksudnya kena ambil yang latest lah, ya. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang macam kata, ustaz saya tak faham lah yang ustaz kata bentuk tu macam mana. Bentuk-bentuk macam ni lah, inilah bentuk-bentuknya. Ada yang alif lam mim. Ada yang alif lam mim sad. Ada yang alif lam ra. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada semua dah dalam jadual ni. Tolong kalau misal kata ada yang check kan, sebab yang ni kita, yang ini saya kata ni macam homemade lah, buat sendiri je. Cari-cari kan, kadang-kadang bila dia banyak, kadang-kadang kalau ada lah tersilap, saya harap tak adalah salah kan. Tapi bila biasalah kita buat cari-cari, kita tulis, kalau kok ada silap salah, tolong maklumkanlah, bolehlah kita betulkan, dan kita boleh sampaikan perkara yang betul kepada orang lain, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah surah-surahnya. Kemudian beserta dengan nombor surah yang keberapa, muka surat yang keberapa, senang nak cari. Terus buka muka surat dan kita tahulah juzuk yang keberapa. Kenapa saya nak letak juzuk juga? Kerana dia boleh melibatkan hari kita baca Quran. Kalau kita baca satu hari satu juzuk, macam hari ni hari ke-8 kita dah baca juzuk ke-8, patutnya memang kita kena jumpa alif lam mim sad. Maksudnya surah Al-A'raf kita dah jumpa. Okey, jadi surah Yunus adalah surah yang berikutnya, kita akan jumpa dalam tempoh 2 hari lagi. Esok hari ke-9, 10, 11. Macam itulah 2 hari lagi ataupun 3 hari lagi. Maksudnya mungkin hari ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad malam. Kerana Ahad malam tu dah malam yang ke-11, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jadi kita akan jumpa pula surah Yunus. Jadi mungkin sebelum ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mungkinlah contoh saja, ya, sebelum ini kita duk belajar semua panjang. Alif lam 6 harakat. Alif lam 6 harakat. Yang tu dengung 2 harakat. Idgham mithlain. Mim 6 harakat juga. Okey. Jadi kita ingatkan, asal jumpa je huruf-huruf ni kita baca 6 harakat, 6 harakat, 6 harakat. Bila kita sampai dekat surah Al-A'raf yang ni, surah Al-A'raf ni, okey, kita pun baca alif lam mim sad. 6 juga. Lepas tu akhirnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang ni pun contohlah, ya, walaupun kata tak adalah orang baca, tapi kalau tak tahu kan, alif lam ra ni pun dia baca alif lam ra. Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ra tu 2 harakat saja. Ra itu 2 harakat saja. Alif lam ra. Okey,
Alif lam ra. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, nanti saya ada grafik yang saya dah siapkan, mudah-mudahan orang boleh faham lah ya. Ya, dan grafik ni biasa-biasa saja, maklumlah kan, kita buat-buat ya apa, pakai basic-basic lah, bukan grafik sangat, pakai words je pun ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia berbentuk macam ni lah lebih kurang. Saya tunjukkan dulu. Bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Okey kan, macam ni supaya okey. Alif lam mim maksudnya ada 3 huruf, dia terpecah lah, alif, kemudian lam dan mim. Bila kita nak baca bukan a la ma, contohlah kalau orang tak tahu ya, tapi kita kena sebut yang alif ni sebut alif, alif, yang lam ni lam. Okey, kemudian mim yang ni last ni, mim yang mati berjumpa dengan mim, hukum dia idgham mithlain. Jadi sebab tu bila kita baca alif lam mim, jadi saya dah sebutlah kan lah, yang ini mad lazim harfi muthaqqal, dibaca 6 harakat. Sebelum masuk pada mim ada idgham mithlain, dengung 2 harakat. Kemudian bila kita baca mim 6 harakat, mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, nanti esok insya-Allah dia ada lagi, saya akan tunjukkan lepas ni. Ada lagi beberapa, cuma belum siap lagi semua sekali. Nanti saya akan tunjukkan insya-Allah. Ada okey. Ada yang melibatkan apa? Selain daripada idgham mithlain. Selain daripada idgham mithlain. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, cara bacaan cara bacaannya juga nanti kita akan jelaskan. Okey. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, hari ini saya lebih nak ceritakan kepada tuan-tuan abang dirahmati Allah tentang maklumat asas ni. Okey. So inilah part dia. Part dia tuan-tuan abang dirahmati Allah. Part yang di mana saya katakan daripada 29 huruf lah, termasuk alif ya, termasuk alif sampai ya ada 29 huruf. Itu tak termasuk lam alif ya. Okey, 29 huruf. Daripada 29 huruf itu ada 14 huruf. 14 huruf yang terdapat pada awal surah. Maksudnya daripada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, yang terlibat cuma 14 huruf saja. Okey, kena ingat bila dia terdapat pada pangkal surah ataupun awal surah, pangkal dengan awal tu samalah. Nanti takut orang cari apa beza pangkal dengan awal pula. Tak adalah, sekarang kita gunakan perkataan-perkataan yang sama makna supaya orang boleh capture, boleh ingat. Okey. Bila dia berada pada awal surah, ia tidak dieja. Ia disebut nama hurufnya, bukan disebutkan bunyi hurufnya. Contohnya kalau mim, kita tak sebut ma. Kita sebut ma. Kita tak sebut, tetapi kita sebutkan nama hurufnya. Apa nama huruf ni? Huruf ni namanya mim. Jadi kita pun sebut mim. Okey, baik. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, sebelum kita nak ceritakan 14 huruf tu macam mana nak ingat, apa yang saya boleh share adalah, yang pertama, 14 huruf tu dia ada 4 bahagian ataupun 4 kategori yang kita boleh ingat lah. Okey. Kategori yang pertama, okey, saya highlightkan dia. Okey. Kategori yang pertama adalah huruf yang tiada mad. Tak dibaca panjang. Dia tidak dibaca panjang, tak baca 2 harakat pun. Iaitu satu huruf saja, iaitu alif. Jadi jangan baca alif lam alif. Tak, dia alif. Alif lam. Okey. Jadi dibaca tiada mad, tak ada mad. Mad ni maksudnya panjang, tidak dibaca panjang. Okey. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, bahagian yang kedua adalah huruf yang mempunyai 2 huruf je. Ya, dia ada 2 huruf saja. Jadi jangan salah faham lah ya, sebab saya tak sempat nak tulis dalam yang Arabicnya, yang tulisan Jawinya, tulisan Arabnya. Jadi saya tulis dulu yang bahasa Rumi, tulisan Rumi. Nanti bila saya nak siapkan, saya sempurnakan yang ni, saya akan letakkan dalam tulisan Arab. Okey. Maksud 2 huruf itu macam ha pedas dulu. Ha pedas. Ha, bila dieja dia ha dan alif saja. Ha dan alif. Ya dan alif. Macam tu. Ta dan alif. Jadi
ini adalah dua huruf, gabungan dua huruf. Okey, huruf yang mempunyai dua huruf, dan huruf kedua adalah mad asli, ya, mad asli. Tapi kat sini semua alif lah. Ha dan alif. Ya dan alif. Ta dan alif. Ha simpul, ha bulat. Ha dan alif. Ra dan alif. Jadi dua huruf. Jadi yang ni ada 5 huruf. Ya. Ha, ya, ta, ha, ra. Ada 5 huruf. Okey. Kemudian huruf yang mempunyai 3 huruf, dia ada 3 huruf. Kita nak sebut dia tu dah ada 3 huruf, dan huruf kedua adalah huruf mad. Huruf yang kedua adalah huruf mad. Apa dia? Ya. Sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. Apa yang dimaksud dengan 3 huruf? 3 huruf tu maksudnya macam ni, tuan-tuan abang dirahmati Allah, dah siap dalam nota ni, macam ni. Okay, kalau sin, ya, nun, sin. Kalau sad, alif, dal, sad. Okay. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia ada 3 huruf, sin, ya, nun, dan di tengah-tengahnya huruf mad. Okey. Jadi dia ada 7 huruf. Okey. Sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. Okey. Jadi boleh ingatlah kot ada 7 huruf. Kemudian yang terakhir adalah huruf yang mempunyai 3 huruf. Dan huruf kedua adalah huruf lin. Lin ni ada 2 huruf, iaitu ya dan waw. Ya. Kenapa dia jadi huruf lin? Sebab sebelum ya tu, okey, saya tunjukkan kat sini. Huruf yang ketiga ni, ya, ain, ya, nun. Ya ni, okey, huruf lin. Kenapa? Ya ni ya mati. Sebelumnya ain ini berbaris atas. Berbeza dengan tengok sin. Ya sebelum dia baris bawah, si. Sin. Tapi kalau contoh lain, ni minta maaf ada salah ni. Jadi ada silap lah tuan-tuan abang dirahmati Allah. Yang ni mim, ya, mim. Okey. Jadi itu namanya mad, ya. Tapi kalau ain ini berbaris atas, ain. Jadi itu namanya lin. Okey. Jadi huruf yang melibatkan lin ini ada satu saja, iaitu ain. Huruf ain. Okey, baik. Macam mana nak ingat tuan-tuan abang dirahmati Allah adalah, kita ada 4 kan? Kita ada 4. Dia ada banyak cara untuk ingat. Tapi yang pertama, yang paling nak senang sekali, yang pertama alif. Yang terakhir ain. Ya, so dia ada 4 bahagian kan? Yang pertama yang tiada mad. Yang kedua ada 2 huruf, dan huruf kedua adalah huruf mad. Yang ketiga ada 3 huruf, dan huruf kedua adalah huruf mad. Yang keempat adalah ada 3 huruf, huruf kedua adalah huruf lin. Okey. Jadi kalau nak senang ingat, yang satu-satulah paling senang ingat. Yang pertama alif, dan yang terakhir adalah ain. Alif, ain. Okey, dah diingat 2 huruf kan? Ni nak ingat lagi, baki lagi 12 huruf. Baik. Untuk ingat ha, ya, ta, ha, ra. Okey, kalau saya boleh, sebenarnya saya boleh cuba isi kat sini untuk tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah boleh cuba-cuba untuk ingat. Saya akan cuba besarkan, tapi tak tahu dia boleh type ke tak. Ha, okey. Okey, sebab tu saya kena tulis terbalik lah. Kena tulis terbalik. Ta, ra, ha, ta. Okey, tak jadi juga. Tak apa, saya tulis je macam biasa. Ha, ya, ta. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, ha, ya, ta, ha, ra. Okey. Jadi gabungan disebutkan hayyun tahura. Hayyun
tahura. Jadi kalau kita ingat hayyun tahura, kita boleh ingatlah 5 huruf tu. Hayyun tahura, ha ya tahara, hayyun tahura. Okey. Kemudian jadi dah ingat dah 5 kan. Ini kita bayangkanlah ya. Pertama huruf alif. Yang kedua kita ingat ataupun yang last adalah huruf ain. Dah 2 huruf. Jadi campur hayyun tahura, ha ya tahara, dah ada 7 huruf. Dah ada 7 huruf. Okey, baik. Okey. Jadi baki lagi 7 huruf kan? Baki lagi 7 huruf. Okey, baki lagi 7 huruf adalah huruf-huruf ni. Apakah gabungannya kalau kita dah tulis? Kita akan sebut sa na qussulakum. Okey. Sanaqussu lakum. Okey. Macam mana saya boleh ingat? Bukanlah saya ingat yang sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim, bukan hafal satu-satu, tetapi dia punya singkatan dia adalah sanaqussu lakum. Kalau dalam bahasa Arab sanaqussu lakum maksudnya kami akan ceritakan kepada kamu. Sa akan, na tu kami, naqussu kami akan ceritakan, lakum kepada kamu, bagi kamu, kepada kamu. Okey. Sanaqussu lakum, ya. Sanaqussu lakum, sa, sin, na, nun, qus, qaf, qaf, qussu, sad, lakum, lam, kaf, mim. Jadi dah ada 7 huruf. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, sebab tu kalau kita boleh ingat hayyun tahura dan sanaqussu lakum. Sanaqussu lakum. Dia macam perkataan lah ya. Okey, jadi kita boleh ingat ke-14 huruf itu ya. Jadi kalau tuan-tuan abang dirahmati Allah, sajalah kita nak ingat balik. Yang pertama alif, kemudian kita pergi hayyun tahura, ha ya tahara, kemudian pada sanaqussu lakum, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim, dan yang terakhir adalah ain. Terpulanglah tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalau kata ain saya susah nak letak last sekali, saya letak alif ain tu yang kedua, boleh saja. Alif ain, hayyun tahura, ha ya tahara, kemudian sanaqussu lakum, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. Macam itulah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, kalaulah kita dah boleh ingat kan, boleh ke ingat sama-sama, boleh ke ingat, kita cuba ikut susunan yang saya cuba padam, kita cuba ikut susunan yang biasalah, yang saya buat dulu. Ha, alif, ha, pasu ya, pasu ta, pasu ha, pasu ra, kemudian sanaqussu lakum, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim, ain. Okey. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah huruf-hurufnya. Kan kalau kita katakan bahagian ada 4 bahagian kan. Yang pertama 1 huruf, yang kedua 5 huruf, yang ketiga ada 7 huruf, yang keempat ada 1 huruf. Okey. Jadi kita ingatlah, sebab tu saya boleh sebutkan, kalau kita nak singkat alif, hayyun tahura, sanaqussu lakum, ain. Dah macam tu. Dia ada kaedah lain juga tuan-tuan abang dirahmati Allah, cuma saya bagi kaedah yang ni sebab dia dah terbahagi kepada 4 bahagian. 1 alif, tak ada mad pun ya, sebut alif. Yang kedua ada huruf mad, dia ada 2 huruf saja, ha ya ta ha ra, 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. 2 harakat saja. Namanya mad asli tabi'i. Mad asli, misal mad asli harfi ataupun mad tabi'i harfi. Okey. Bahagian yang ketiga dia ada 3 huruf, dan huruf kedua adalah huruf mad. Ni nama dia mad lazim harfi. Sanaqussu lakum, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. Sanaqussu lakum. Dah ingat dah bahagian ketiga. Bahagian yang keempat, yang terakhir, ada 1 huruf iaitu ain. Dia ada 3 huruf, tapi huruf di tengah-tengah adalah huruf lin.
ain. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau saya nak ingat, saya nak present pada orang lain, saya akan sebut alif, ha, ya, ta, ha, ra, sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim, ain. Macam boleh ingat 14 huruf tu kan. Tapi sebenarnya yang saya ingat adalah alif, hayyun tahura, sanaqussu lakum, dan ain. Macam itulah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai 14 huruf kita dah boleh ingat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita nak cek daripada alif sampai ya kan, alif ya, ba tak, ta tak ada, tha tak ada, jim tak ada, ha ada, kha tak ada, dal tak ada, zal tak ada, ra ada, zai tak ada, sin ada, shin tak ada, sad sampai habislah tuan-tuan satu persatu kan. Kan lambat kita nak ingat. Tapi kalau kita ingat alif, hayyun tahura, sanaqussu lakum, ain, dah boleh ingat semua sekali dengan bahagian-bahagiannya sekali. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ni part yang part apa? Part saya kena padam dulu sebab nanti tak nak dia. Tapi tak apa, saya boleh ada kopi yang lain. Okey. Kemudian sekarang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak cerita tentang bentuk. Yang bentuk ni saya tak ada kaedah sangatlah. Cuma daripada kita tak ingat langsung, adalah kaedah untuk ingatkannya. Contoh macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada 14 juga. Kalaulah tadi huruf-huruf dia ada 14, bentuk pun ada 14. Sebab tu sebagian para ulama kata macam, wah, hebatnya. Yang terlibat pun 14 huruf, yang terlibat pun 14 bentuk. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam mana kalau saya beritahu saya dululah, macam mana saya nak ingat adalah dia berkembar-kembar. Okey, kembar yang macam mana? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kena cuba hafal lah ya. Kalau nak ingat, saya kata 14 huruf, 14 bentuk huruf-huruf muqatta'ah ni dia boleh hafal, tak susah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. InsyaAllah senang saja. Cuma kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah nak saya terangkan macam mana saya boleh ingat 14 tu ya, sebab semua 14 dia ada 7 kanan 7 kiri. Dia memang macam kembar-kembar supaya kita boleh ingatlah. Orang kata rather than kena ingat 14, baik ingat 7 kan. Jadi dia macam, bukanlah ingat 7 boleh ingat, tapi kita boleh tergambar siapa sebelah dia. Okey. Yang pertama tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, alif lam mim. Okey, sebelah dia siapa? Alif lam mim sad. Maksudnya dari alif lam mim dengan kembar dia alif lam mim sad, sebab tambah satu huruf je. Okey. Baris yang kedua adalah alif lam ra. Okey, siapa kembar dia? Alif lam mim ra. Okey, alif lam ra dengan alif lam mim ra. Jadi kembar dia alif lam mim ra, sebab tambah satu huruf je, tambah mim saja. Okey. Kembar yang ketiga adalah tasin. Okey. Ketiga. Apa kembar dia? Siapa kembar dia? Tambah saja mim. Tasim mim. Okey, dapat tiga kembar. Okey. Kembar pertama alif lam mim. Kembar dia alif lam mim sad. Okey. Bentuk yang kedua, kembar yang kedua alif lam ra. Kembar dia adalah alif lam mim ra. Kembar yang ketiga, pasangan yang ketiga adalah tasin. Pasangan dia tasim mim. Saya sebutkan huruf saja supaya cepat kan. Kemudian yang keempat, kembar yang keempat atau pasangan yang keempat adalah hamim, dan pasangan dia ataupun kembar dia adalah hamim ain sin qaf. Baik. Ya, dah ada empat kembar. Okey. Yang kelima
kembar dia yang kelima, kembar dia adalah dia ada 2 huruf saja. 2 huruf. Apa dia? Yasin, 2 huruf kan? Dan Taha. Okey. Yasin, 2 huruf saja kita sebut ya dan sin. Kembar ataupun pasangan dia Taha, ta dan ha, Taha. Okey. Pasangan yang keenam ataupun kembar yang keenam apa dia? Dia ada huruf sad. Okey, kita mulakan dengan Maryam. Kaf ha ya ain sad. Okey, itu adalah yang keenam. Pasangan dia siapa? Pasangan dia sad. Kan? Kalau tadi kaf ha ya ain sad. Kembar dia, pasangan dia sad. Okey, dah ada 6. Dah ada 12 lah kan, sebab ada 6 pasangan. Yang ke-7, kembar yang ke-7 ataupun pasangan yang ke-7, dia ada satu huruf. Apa dia? Qaf dan nun. Macam tu lah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pasangan-pasangan dia. Minta maaf. Okey, ni dia. Alif lam mim. Dengar alif lam mim sad. Alif lam ra, alif lam mim ra. Ta sin mim. Ha mim ain sin qaf. Ada 2 huruf, Taha, Yasin. Kemudian kaf ha ya ain sad ni, kemudian dengan sad, kemudian satu huruf qaf dan nun, ya. Jadi itu dah 14, ya, 14 bentuk pangkal surah yang ada di dalam Al-Quran yang boleh kita cuba ingat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulan, ni teori, memang tak ada kaitan lah kalau kita katakan kalau nak baca Quran kena tahu ke benda-benda ni. Taklah, tidak secara direct, tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, at least kita tahu bahawa ada 14 huruf yang terlibat, iaitu alif, hayyun tahura, sanaqussu lakum, ain, dan juga 14 bentuk pada awal surah. Alif lam mim sad, alif lam ra, alif lam mim ra, kemudian ta sin mim, ha mim ain sin qaf, kemudian apa lagi, kaf ha ya ain sad dan sad, kemudian qaf dan nun. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya sebutkan nama-nama hurufnya sajalah, tapi cara bacaannya bukan begitu. Cara bacaannya insya-Allah kita akan terangkan esok. Kalau misal kata Tasin, kita akan belajar esok dengan lebih praktikal, lebih panjang esok, kerana esok kita akan mula jam 12 tengah hari sampai Zuhur insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah supaya kita boleh ingat, kita boleh share, kita boleh tahu, supaya kita lebih cinta kepada Al-Quran, seronok membaca Al-Quran insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang lemah, yang tersilap tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada Abang Jeff, terima kasih pada imam kita yang masya-Allah, Imam Zulhusnayain kita. Kita akan dengar bacaan dia kejap lagi, masya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.